Selamat petang, saya Auta Singh. Ini kali pertama lah podcast Ada Telur, Tak Ada Telur. Podcast ni dia berlainan daripada podcast lain di mana walaupun saya host, saya beri peluang kepada jemputan saya untuk menyual saya soalan-soalan, isu-isu semasa yang berlaku baru-baru ini atau yang lepas. So itu beza dia lah podcast ini, di mana host membenarkan diri dia dipersoal oleh reporter-reporter jemputan. Bersama saya ialah saudara Murali Dhiren, naib presiden Parti Cinta Malaysia dan juga former managing editor lah Malaysian Express lah, yang sangat berpengalaman dalam banyak isu-isu lah politik dan media di Malaysia lah. So selamat datang ke saya punya podcast. You are my first guest untuk saya punya podcast. So saya ucapkan terima kasih. Okay, thank you, Saudara Autar. Thanks for the invitation, and I really feel honoured lah. You know, I'm the first guest. Just saya ada banyak lah. Kalau ikut saya ada banyak soalan. Tapi kita mulalah satu-satu dulu lah. Cik Aftar sekarang ni dah jadi highlight balik. Semalam ada beberapa media arus perdana laporkan yang Cik Aftar ni pergi menyerang rumah seorang individu yang bernama Chandrasekharan. Okay, di sini saya tak nak gelar dia sebagai cikgu because it's an insult to that teaching community. And then saya juga tak nak guna istilah aktivis. I pun tak tahu lah. So boleh Cik Aftar kerangkan what actually happened? Sebenarnya selepas saya tengok video Chandra tu yang rumah dia diserang, dan satu lagi video dia buat selepas kereta dia dibakar 2 hari lepas, and dia jerit-jerit lah, dia mengatakan mana polis, mana KDN, kenapa tindakan tidak diambil, and then saya pun rasa macam terpanggil lah untuk buat satu video di mana saya pun cakap dengan dalam video saya lah, saya buat TikTok tu, saya cakap polis tak ada kerja lain ke? Mau datang jaga lu punya rumah ke? Jaga you ke? You yang keluarkan kejahatan-kejahatan yang menyakit hati penganut Hindu dan juga orang India. You tak berhenti tau. You non-stop tau. You continue hari-hari itu Chandra buat video buat sampai orang marah. Bila orang sudah marah, dia boleh buat macam-macam. So saya pun buat satu video pada malam itu. Saya cakap, you mau polis pacak 2-30 orang depan lu punya rumah ke? Dia orang tak ada kerja lain ke? Dan pada malam itu saya terima panggilan. Memang polis sudah letak anggota dekat sana untuk menjaga keselamatan lah. Atas apa-apa sebab saya tak tahu, hanya polis yang tahu. And saya pun pada pagi keesokan hari semalam, saya pun pergi seorang diri. Dalam saya punya kereta, saya pergi ke lokasi tempat dia tinggal rumah tu. Saya nampak ada dalam 7 orang anggota polis berdiri depan dia punya rumah, dan Chandra pun ada depan rumah dia, di luar tepi jalan. Dan saya turunkan saya punya cermin kereta, and then saya pun dia tanyalah, "Halo cikgu, apa macam?" I say like that lah. "Itu mulut kena jaga sikit," saya cakap. Pasal mulut lu tengok apa sudah jadi sekarang. Semua anggota polis 20 lebih orang sini you menyusahkan orang, mau sahur pun tak boleh, mau buka puasa pun tak boleh. Cuti pun cuti pun sudah kena ban, something like that lah. Saya cakap lah. Dan tiba-tiba dia jerit, tengok Auta Singh ugut saya. Dan saya cakap, bodoh punya cikgu, nasihat dengan ugut pun you tak faham kah? Depan polis saya mau ugut you kah? Dan atas nasihat polis, saya pun pergi park saya punya kereta jauh sikit. Saya punya kawan lah, special branch punya 2-3 anggota datang dekat saya punya kereta and start bercakap lah. So that means memang Cik Aftar pergi seorang lah? Ya, saya pergi seorang. Tapi media laporkan pergi dengan beberapa orang. Itu dia punya cara lah. Itu Chandra punya cara lah. Itu mualah punya cara lah. Dia orang mau menghangatkan sentimen, keluarkan kenyataan yang tipu. Nasib baik polis ada sana. Special branch CID semua ada sana. So apa yang dia cakap tu tak betul. Dia buat satu video tau. Di mana ada 2 anggota polis sebelah saya dengan belakang kereta saya, and dia hantar itu video pada media-media. So that media is the one. And then dalam video tu dia bercakap Auta Singh bawa orang untuk ugut saya. Bila baca hanya Malaysia Kini yang ada telefon, ada minta they quoted you, ada minta you punya penjelasan. Ya. Yang siapa pun tak minta. Tak ada minta. Semua media yang lain dia tak ada call saya, and then
And yang hanya call ialah Malaysia Kini. Nama dia reporter tu Sabrina. Saya ucap terima kasih pada Malaysia Kini kerana dia bagi peluang pada saya untuk bagi penjelasan. And then story Malaysia Kini telah dipetik oleh media-media lain selepas itulah. Tapi apa yang Ahmad menyediakan media-media lain sepatutnya kontak saya, dapatkan cerita sebenar, kontak pihak polis untuk dapat penjelasan. That's what it should be, kan? Yeah, that should be the way, the correct way. The story should be neutral from semua belah pihak. Not only neutral, you must tell the truth. Exactly. The police was there, they saw everything. I went there alone and he's telling saya bawa orang. Tujuan saya hanya mau bagi dia nasihat kerana Kinara is my hometown. So saya tak mau pasal ada orang malam ni call saya, "Oi, Auta Singh, you duduk pucung cikgu itu Chandra duduk sana bulu tak tahu kah?" This and that. That's why I went there try to advise because I kesian dengan semua anggota polis. Diorang punya cuti pun semua sudah kena gantung tau. Pasal insiden ini. Satu orang orang yang perangai dia macam ni hari-hari dia keluarkan kenyataan yang menyakiti hati penganut Hindu dan kaum India, diberi protection sehingga 20 anggota. Saya rasa it's not fair. Kalau dia bapa kemerdekaan ke seorang yang telah berkhidmat pada masyarakat, it's okay. Dan media pula gelar dia sebagai aktivis. So saya pun tak faham. Dia memang dia aktivis. Aktivis memporak-perandakan perpaduan negara. Aktivis porak-peranda perpaduan negara. Dia bersama lagi 3 orang mualaf yang sejak kebelakangan ini dia orang punya kerja itu saja. Saya pun tak faham ada banyak benda lain dia orang boleh buat. Kenapa dia orang mau buat benda ini? I'm very sad. And then dia orang bebas keluarkan kenyataan-kenyataan yang betul-betul menyakitkan hati penganut Hindu dan orang-orang India, dan dia taking law in their hand. Macam kumpul duit. Saya pun pelik tau. Ramai orang bagi dia orang beribu-ribu ringgit untuk beli itu JCB Met tractor untuk pergi roboh. Dia macam ini negara sudah tak ada undang-undang. There's no law in the country. Exactly. So dia ada satu macam you simply can collect money to buy things. So it's going out of hand. It was totally out of hand. And then during selepas perubahan semasa perubahan dia orang buat live. So orang yang tengok ada penganut-penganut yang very setia pada dia punya agama, dia tengok dia macam tak ada puas hati. And then selepas surah rubuh, next day, the following Sunday, dia orang buat gotong royong. Di mana ini Chandra nampak dalam itu video, dia ambil tukul, dia pecah satu lagi tiang. Saki-baki itu kuil. Itu yang telah trigger. Bahasa Inggeris cakap trigger the rasa marah kaum India dan yang beragama Hindu. So this is more towards provocation. Yeah, it is provocation. To me, it's provocation. You see, to me, how come these people begitu bebas boleh buat benda macam ni? Sekarang dia memberi satu persepsi siapa di belakang dia orang? Ini yang soalan cepumas lah. People are asking who is at the back of them. Ini yang Encik Murli cakap ni ini jelas tau. Orang lain kalau cakap pasal agama kena tangkap baju oren terus charge dekat mahkamah. Tapi bila melibatkan dia orang, bawa pergi ke IPD ke, bawa pergi ke balai, ambil dia punya statement, duduk makan, dia boleh ambil gambar untuk share, dia mau tunjuk kepada orang ramai yang there's nothing happen to him. Dan dia orang-orang ini ini 3 mualaf ni dia pun ada ambil gambar dengan Menteri KDN, ada ambil dengan Menteri Besar Selangor. Itu satu orang lagi bernama Tamin tu, Melayu lah, itu bukan mualaf. Dia pun ada ambil gambar dengan MB. So ini semua orang tengok why kenapa ini orang semua boleh buat benda macam ni. They are trying to show that they are untouchables or maybe that is the perception. Persepsi yang masyarakat sekarang, masyarakat India, Cina biasa tak buka mulut. Dia nampak, dia diam, dia tengok. India memang dia orang nampak is jelas it's not good for the country. Ini negara yang aman damai tau. And then how can this kind of, why this 3 months kenapa ini 3 bulan benda ni berlaku? That's going to be the other question. Tiba-tiba jadi.
kan? And dia orang datang, they came out with the term of kuil haram, you know. And some say that it was our PMX or the one started, but there's no actual evidence saying that it was him. I mean, we give credit where due, lah, you know. But all of a sudden, suddenly, you know, it's kuil haram and it's just going viral everywhere and each and every temple, kan. And then another issue is ceroboh. Okay. They use the word ceroboh. Okay. And then what do you think about all this? Apa yang You see, pada saya ini macam satu grand plan. Tak tahu siapa di belakang dia, nampak macam kerajaan di belakang. Kerana pada saya ini semua bermula daripada kuil Masjid India. You see, kuil itu wujud dekat sana zaman British long time ago. Masa tu tak ada kerajaan, tak ada grant, tak ada apa pun tak ada tau. So, persoalan yang saya pernah cakap dulu, semua ni bermula daripada sana. Daripada sana to divert the people's attention. So, saya mau ambil peluang hari ni, saya mau beritahu semua orang, mau beritahu rakyat Malaysia lah. You see, Masjid India punya case, it's a very old kuil. Sepatutnya, semasa pejabat PTG, Pejabat Tanah Galian Wilayah Persekutuan, tidak sepatutnya anugerah alienate itu tanah kepada DBKL. Dia tahu sana ada kuil, dia patut tak boleh alienate, tapi somehow they alienated the land kepada DBKL. DBKL pula kasih jual itu tanah pada Jekyll. Dia tahu sana ada kuil. So itu isu kuil kena settle. Kuil tu wujud sebelum kerajaan wujud, sebelum mereka. So this kind of things berlaku pasal ramai orang tak faham. And then wakil-wakil India yang duduk dalam ahli lembaga pelawat, semua diorang ni pada saya gagal buat diorang punya kerja. Ada menteri wilayah pun gagal buat, timbalan menteri wilayah pun gagal buat diorang punya kerja dalam isu-isu macam ni. So di situlah bermulanya ini ceplos-ceplos lah, ini cyber troopers yang dibayar oleh tak tahu siapalah, menggunakan perkataan-perkataan ceroboh, haram. And then saya mau ambil peluang ni lah. PMX actually dia tak cakap haram. Dia cakap rumah ibadat yang tidak mengikut peraturan. Dia cakap. Tapi it was picked up by I think satu media portal lah. Dia kata dia haram lah. Dia tak kata haram. Walaupun saya tak suka, saya tak agree with the PMX punya kerajaan, tapi ini saya nak jelaskan lah. Dia hanya kata yang tidak mematuhi peraturan, dia bagi kuasa pada PBT untuk ambil tindakan. Itu kenyataan yang tak betul. Bila you cakap you give full power to the PBT municipal lah untuk ambil tindakan, itu telah dimain oleh pihak pembangkang dan aktivis Hindu dan lain-lain orang semua sudah main lah. Even saya pun ada buat itu video lah. Tak puas hati dengan itu kenyataan. Sepatutnya PMX cakap kita tubuh jawatan kuasa, kita get all the data of all the kuil dekat Malaysia, once and for all kita kasih settle. Kita kasih settle, kasih dia tanah, kasih pindah. Pihak yang pembangkang pula dia kata, oh tengok ini kuil India dapat tanah free, kita masjid dan surau kita kena beli tanah. Itu pun tak benar. Masjid dan surau pun diorang pun dapat tanah tu free. Coming back to that issue lah. Yeah, memang betul. And then one more thing, correct me if I'm wrong, land matters comes under the purview of state government. Dia bawa ke kerajaan negeri, right? So dia ada kuasa, and then boleh Cik Aftar terangkan, explain to us, when you were the councillor for Majlis Perbandaran Subang Jaya, kan? So you faced all this problem before, right? Yeah. Land matters and everything. So how did you solve it? Okay, saya juga mau ambil peluang ni, mau beritahu semua rakyat Malaysia lah. Di Malaysia itu Akta Perancang Bandar dan Desa, dia dalam akta tu dia hanya any pembangunan, any development, any developer masuk, dia punya kebenaran merancang, planning approval kepada Majlis Perbandaran atau Dewan Bandaraya, surau dan masjid automatic akan dapat tanah. Automatic is inside dia punya planning act. Tapi gereja, tokong, gurdara, kuil dia orang tak dapat. So untuk selesaikan isu ni, akta KPKT Akta Perancang Bandar
dan desa ni perlu diubah. Make it a ruling macam what Mahathir did in Putrajaya, di mana dia sediakan tapak 1 ekar untuk semua agama dekat sana. So kalau akta ni kalau dibuat diubah, then we don't have a problem of kuil haram, tokong haram, gereja haram atau gurdara haram di Malaysia. We already have a president in Putrajaya. So apa yang berlaku sekarang ialah bila satu kebenaran merancang tu dimasuk, contoh yang berlaku dekat itu Rawang punya kuil yang diroboh tu. Itu ahli majlis yang duduk dalam majlis perbandaran Selayang tu, wakil India tu, dia tak buat dia punya kerja. He was sleeping on the job lah. He was sleeping on his job because there is no automatic law that you must give land to the Hindu temple. He have to manually, secara manual, dia kena cakap dalam mesyuarat One Stop Center. Pasal saya dulu ahli majlis OSC, One Stop Center dekat MPSJ Subanjaya. So saya kena secara manual kena beritahu permohonan KM untuk pemaju ni kena tangguh kerana ada satu kuil dekat sana, atau ada satu sekolah Tamil, atau ada satu tokong Cina dekat sana. Tanah setengah ekar perlu dibeli kepada kuil itu atau tokong itu. Baru itu pemaju akan ubah dia punya plan untuk submit lagi sekali, and baru kita luluskan. Ini secara manual. Contoh kalau saya overlook, benda tu akan terlepas. Nanti akan jadi satu isu di mana itu kuil dikategorikan sebagai haram. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga berlaku di mana pemaju ni dia pandai. Dia sengaja dia tahu sana ada kuil, ada tokong, dia akan letak itu reserve anak yatim, reserve masjid, atau reserve surau, atau apa-apa yang sensitif, kawasan lapang. Dia akan purposely design itu dia punya plan. Dia biarkan itu kuil dalam itu tempat-tempat itu. Dan bila satu hari bila plan itu KM tu dilulus, itu kuil akan dituduh you ceroboh itu tanah masjid, you ceroboh itu tanah kawasan lapang. Itu yang akan berlaku. Actual fact, the temple was already there. There, yes. It was there far before. Okay. So come back to this tadi. Case Rawang. So Rawang punya case very unique. Dia punya unik itu memang ialah satu shrine. Shrine macam satu kuil kecil. Orang Hindu ni dia bila dulu mau masuk estate, mau pergi potong getah atau mau buat kerja, dia akan berdoa. Dia taruh satu lampu dekat sana, dia sembahyang. So kadang-kadang shrine kecil ni, tokong kecil ni, kuil kecil ni dia akan jadi besar. So bila dia jadi besar, and macam saya explain tadi, and nobody tengok atau sedar semasa KM tu diluluskan, and dia jadi haram lah. And kes Rawang ni very unique. Saya dipahamkan pemaju tu dia sengaja letak itu kuil di atas satu tapak, and tapak tu diberi pada satu individu, and kemudian individu ni dia jual pada itu yayasan. So ini ada satu aktivis lah, dia tengah sekarang siasat, ada buat laporan polis, and benda tu akan berlaku. Benda yang sama berlaku dekat Taman Medan. Contoh, I bagi satu contoh. Macam tuan reporter ada tadi kita bincang dekat belakang lah. Di mana Taman Medan, sana ada satu gurdara dan 2 kuil duduk atas reserve sungai. Dia ini wujud pada tahun 72 dan lama dulu masa Petaling Tin. Toke Lombong tu suruh dia orang buat kuil dengan gurdara dekat sana. And 2013 kalau saya tak silap, Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat, masa tu Menteri Besar ialah Khalid yang sudah meninggal lah. Arwah Khalid. And then esko dia ialah Xavier, orang India tapi dia Kristian. Dia orang luluskan tapak di mana ini 2 kuil dan gurdara wujud ni sebagai tapak tanah perkuburan Islam, dan diberi kepada Jabatan Agama Islam Selangor. So masa tu bila diluluskan, esko pun tidur. And then bila kelulusan tu bawa ke Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk digazetkan dalam mesyuarat OSC, ahli majlis berbangsa beragama Hindu pun tidur. Okay, bukankah kita patut ada satu laporan lawatan tapak? Tapak, yes, ada. So dalam mesyuarat
Esko kerajaan MMKN punya mesyuarat pun dia orang patut tengok itu laporan tapak. Tapi saya tak tahu sama ada itu laporan tapak tu wujud ke tidak lah. Tapi dalam mesyuarat MPSJ, contoh masa saya jadi ahli majlis, kita akan refer pada laporan tapak kalau saya tak berapa pasti. Tapi sebagai ahli majlis berasal lahir di Puchong, saya tahu semua kedudukan kuil-kuil tokong semua saya tahu, saya tak perlu pun laporan tapak. Tapi dalam kes Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan, dia punya ahli majlis semua helikopter punya ahli majlis yang not local people. So they don't know what is happening on the ground. So that's how That was another big problem. Because that's the biggest problem. They don't know what is happening on the ground and they approve it, they endorse itu Tanah Perkumpulan Islam di Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Sekarang semua orang Melayu, orang Islam, dia orang kata oh ini kuil dengan Gurdwara ceroboh kita punya tanah. Tapi yang sebenarnya tanah perkuburan yang ceroboh itu tanah. Istilah ceroboh ni is actually that the land is yours, then suddenly you go and build that is ceroboh. But here, the temple was already already exist there before the land was allocated to them. Yeah, when the temple was built there, when the Gurdwara was built, the land was under Petaling Tin. Yeah. So it was not illegal. So when the mining lease expired, then it become illegal. So this is the problem. Same goes with the estate. Estate pun macam tu juga. Bila estate owner bagi kebenaran. So itu kuil legal. Itu shrine legal. Tapi bila dia jual kepada pemaju masuk KM, then it become illegal. So pada saya minta masyarakat lah, masyarakat Islam Melayu, saya cakap Melayu tulen lah, bukan Islam mualaf, orang yang mualaf ni ya. Jangan dengar ini 3 orang mualaf yang cakap. Pada saya diorang ni penghasut, penggugat keharmonian. Diorang ni pada saya diupah oleh pihak-pihak tertentu untuk buat benda-benda macam ni, sebar benda-benda yang tak betul. So semua kes-kes macam dengkil pun sama. Dalam kes dengkil pun dia ada satu cerita. Itu pun ialah Selangor dredging. Selangor dredging, dia bagi tanah setengah ekar kepada kuil punya jawatan kuasa. Kes dengkil tu also very clear. The land was given, setengah ekar tanah tu sudah diberi pada itu kuil. Tapi itu adun kawasan pada masa itu dengan DO suruh itu kuil punya chairman, ayah lu jangan bikin sini dulu, lu bikin sini, kita akan pindah you ke tempat ini. Bila itu Tokong punya chairman sudah buat kuil dekat tempat yang disuruh oleh pejabat tanah, and tempat yang di-allocate itu dia orang sudah buat kedai, and itu adun pun sudah tak ada sana, DO pun sudah pencil, semua orang sudah lupa. Dan tiba-tiba tempat itu kuil yang ada tanah tu, dia orang sudah kasih anugerah kepada orang-orang kampung untuk yang troka dekat tempat tu dan diberi kepada orang Melayu. And sekarang dia cakap itu kuil ceroboh, itu Melayu punya tanah. So this is not correct. Persepsi ini tak betul. Tak ada satu orang India atau satu orang Melayu atau satu orang Cina dia akan ceroboh lain orang punya tanah. Ini semua sentimen yang dimain oleh ini mualaf-mualaf yang claim dia lebih Melayu daripada Melayu tulen. Saya mau for the record, saya mau cakap bangsa Melayu ialah satu bangsa yang betul-betul baik punya bangsa, and then they are very humble punya bangsa. Dia memang pemurah, murah hati. Tapi yang mualaf ni yang dangerous. Actually kalau kita tengok, kalau kita perhatikan pun, bangsa lain dia pun tak pernah ambil kesempatan daripada kebaikan orang Melayu ni. Kita dah hidup harmoni secara berkurun, lama. We have been living so harmoniously for ages lah, right? Then all of a sudden, just because of these 3 people, not only 3, actually there are a lot. If you're going to talk, tak cukup masa lah kita nak sembang kan, right? So it's something that we got to look into it lah. I mean the authorities, they have to look into it. And yeah, but that's why again, the question is why everybody is keeping quiet. The question is why the police is keeping quiet. Why these people got special treatment? You see, I don't blame the anggota on the lower level tau. Di peringkat bawah, polis. Dia orang semua ikut, they are doing their job. Arrest, tangkapan dibuat, kertas siasatan submit pada
pendakwa raya, sana itu paper is not tanah jalan. Kalau AG cakap jangan tuduh, tak boleh tuduh lah. Tak boleh tuduh lah. So nampak macam kenapa bila orang pelekeh agama Islam banyak cepat kena tangkap, bila orang yang pelekeh agama Hindu atau agama lain itu kes tak jalan. So this is not good for the country and something need to be done lah. You know, contoh dia not stopping. Ini Tamin Dahri terbaru tu, dia pergi dekat Langkawi. Tadi saya ada tengok satu video, ada dia dalam dia statement dia kata dia tak tahu itu what do you call that Trisulam. Dia ingat itu cangkul dia cakap. Macam tu dia pernekeh. Trisulam saya bahaya untuk orang, saya kasih pijak. Tapi untuk masuk ke dalam itu kuil ada besar punya papan tanda. Tadi ada satu aktivis daripada Seri Muda, one Indian guy, he was telling, how can he say saya tak tahu sana ada kuil? You masuk dengan big papan tanda itu kuilnya, and dia kata dia tak tahu. Lepas itu Firdaus Wong pula dia upload dekat dia punya Facebook itu Trisulam, Aquaman. Dia he's making fun of the Trisulam. He say how come Aquaman is holding the thing? Benda ni tak akan pergi jauh lah pada saya lah. It must be stopped. Benda ni patut diberhentikan dengan kadar segera. Negara ni ada undang-undang. Mana tak betul, ambil tindakan. Kalau kuil tu tak sah, kasih sah. Itu saja saya cakap. Baik, Jafta. Rasa kita dah sentuh banyak bahagian benda ni. Okay. Solution. Untuk menyelesaikan masalah ceroboh, kuil haram, perkataan macam ni satu cara yang terbaik lah saya mau cadang pada ini menteri-menteri. Saya tak mau cakap dalam saya punya first podcast menteri perkataan tu kurang pandai punya. Yang hari-hari gaduh-gaduh dalam parlimen, tak tentu arah bergaduh dalam parlimen. Kasih ubah itu Akta Perancang Bandar dan Desa, di mana tapak tu tapak untuk gereja, tokong, kuil, Gurdwara automatik mesti mau bagi sama seperti surau dan masjid dapat. Saya bagi contoh, kalau satu pemilik tanah tu masuk dia punya KM dekat PBT 100 ekar, automatik semua agama akan dapat setengah ekar tanah dekat sana. Selepas you surau ubah buat ini akta, automatik siapa-siapa kalau mau buat satu kuil haram ke, tokong haram ke, gereja haram ke, apakah haram, ambil tindakan. Pasal tanah sudah diberi dalam satu, let's say dalam 3 km atau 5 km punya radius untuk pembinaan tempat sembahyang mereka. Inilah satu cadangan saya lah kepada parlimen, kasih ubah itu akta to selesai this problem. And macam saya pernah cakap, tubuh satu jawatan kuasa khas 6 bulan dalam semua kuil, tokong ke apa benda yang diorang cakap haram, once and for all kasih tanah, kasih settle. After that, no more pembinaan baru dibenarkan. Ikat apa-apa dekat pokok ke, ada satu structure dekat mana pun jangan dibenarkan. Semua kita kasih selesai. Kasih settle. So next generation sudah tak ada isu ini lagi. So, most of the temples now, especially kuil kebanyakan yang ada masalah ni is all before Merdeka, pre-Merdeka. Okay? So that are the temples that we should really focus on, because the historical moments we have on that temple. So you have to focus on that particular, all these kind of things. That is yang sebelum Merdeka lah. And ada juga macam selepas Merdeka pun ada juga kan. Ada juga yang selepas kanun tanah negara. Kanun tanah negara kalau tak silap 1965 ke. What are we supposed to do with that temples after that kanun tanah negara? Satu lagi isu to tackle this problem, satu lagi isu ini contohlah melibatkan Gurdwara Council of Malaysia, Hindu Sanggam dan itu Taoism atau Buddhism punya jawatan kuasa persatuan dekat Malaysia lah, the main body Diorang ni patut jangan bagi benda-benda negatif pada ini tempat-tempat sembahyang ni lah, diorang punya komiti semua. Yang saya tahulah, ini Malaysia Gurdwara Council ni, dia akan beritahu Gurdwara di Malaysia, you jangan daftar dengan ROS. Dia memberi macam tu punya nasihat tau. Hindu Sanggam also do the same thing. So they must be under government. Semua tempat sembahyang pada saya, kalau you tanya my pendapat, it must be registered dengan ROS. Supaya dia punya kewangan boleh dikontrol, boleh diaudit. And then tanah dia pun, penganugerahan tanah, peminahan pun boleh dilakukan. Don't you think it will be better if it comes under the trust? Because even trust is been audited by Attorney General.
That is another option, which I don't know how the trust works lah. Yeah. Honestly, I don't know. But to me, Most of the like church especially, gereja, most of it are under trust. And we also have that trust for Hindu temples. We have the Chettiars, Natukota Chettiars temples, in Penang, Melaka, and few other temples, all been run by trust. And accounts are audited by AG, if I'm not mistaken. And we also have the Devastanam, they call it, Batu Caves, yeah. Jalan Bandar, and there's one player temple near the Pudu, all this one. And they have been doing it. If you ask me, I prefer register with ROS. To apply land matter, like I give you Puchong, a good example is the Puchong Gurdwara. We moved from reserve jalan, we moved to Bandar Putri. We registered dengan ROS. The land was given setengah ekar, and then everything is easy. Peruntukan daripada kerajaan pun kita dapat. Setiap tahun kita boleh mohon peruntukan kerajaan kalau you daftar dengan ROS. Senang. So yang trust tu saya tak tahu sama ada itu boleh ke tidak. I don't know how the mechanism work. Yeah. So Trust is because most of the properties are theirs. The land is theirs, all done by them. And ada banyak, they don't go out with the begging bowl, collection, none. So that comes under trust. So, but yeah, you give a good idea on ROS. Yeah, that it's also workable. It's macam Cik cakap lah, memang proven lah, it's good. So, any other options? that's the best lah to me. Pasal bila melibatkan permohonan tanah, pemindahan, mendapat peruntukan kerajaan, it's better to be ROS. Let the government pun boleh masuk audit you punya itu tempat sembahyang punya account. So and then untuk polis pun senang, diorang pun boleh monitor. Semua berdaftar. That is the best. So this is the best. So what about, do you think that we need an agency just like JAKIM for the non-Malays? Well, I think the jawatan kuasa bukan Islam already there in Selangor example. Okay. Limas is the so-called agency. But they are not, I don't know, I don't think they are that effective because They are not effective. To me, jawatan kuasa Limas yang dipengurusikan oleh YB Eng Zihan. I give you a good example one simple example. Selangor punya rumah ibadat, jawatan kuasa rumah ibadat bukan Islam, is called Limas lah. Diorang, saya dipahamkan beratus kuil dan tokong dan shrine bakal diroboh. So, diorang punya masa diorang buat mesyuarat tu, diorang tak tengok laporan tapak, dia tak tengok sejarah di belakang itu kuil kah, tokong kah, shrine kah, church kah, Gurdwara kah, dia tak tengok itu. Saya dipahamkan even Gurdwara ada berbelas Gurdwara bakal diroboh. Satu sudah roboh, petaling timnya sudah roboh. 2 kuil Hindu sudah roboh, satu lagi bakal diroboh. Rawangnya sudah roboh. This jawatan kuasa ni pada saya, rumah ibadat bukan Islam, tapi yang duduk dalam jawatan kuasa tu OCPD, DO, ESCO kerajaan negeri, India pun ada, China pun ada. Pada saya it's not effective because dia tak faham dengan itu local punya isu. Ini I give you contoh Papa Naidu. Papa Naidu, he's being Hindu, he very well know itu Taman Medan punya kuil Hindu tu dengan Gurdwara wujud sebelum tanah tu dianugerah untuk tanah perkumpulan Islam. Yeah, exactly. Siapa ceroboh siapa? Exactly. Tapi diorang go ahead juga. Dia tak peduli, dia bulldoze, dia orang kasih roboh. Saya dipahamkan sudah dirobohkan. Sekarang, of course, tanah ganti sudah diberi. Yang satu kuil tu diorang beli dekat kawasan Melayu, tanah tu. Sudah menjadi isu besar. Itu Perikatan Nasional punya Adon, dia pergi bawa ambil bersama penduduk buat protes. Ini kuil tak sesuai dekat sini. So pada saya tak setuju dengan itu. Apa salah kalau itu kuil ada dekat sana? Dia bukan kacau sama you. Saya belakang saya punya rumah pun ada masjid, saya pun tak ada komplek. Saya faham. So before Limas dia buat sesuatu keputusan, saya rasa dia tak tengok, they never do an evaluation of that. Pada saya, Limas ni diwujudkan untuk Redakan keadaan. bukan untuk
Dia orang mau roboh. Exactly. Itu dia punya tujuan. Dia punya tujuan bukan mau selesai. Bukan mau bantu. About the Dia mau ambil tindakan. I don't know what is going on. To me, this is not the way. Okay, sekarang contohlah tadi Taman Medan. Sekarang itu kuil pun tak boleh bina dekat sana. Sana belakang kuil dia sudah roboh. Sini tak boleh bina. Itu Gordara sudah diroboh, tanah diberi 10,000 square feet, dia tak ada duit mau bina. Sekarang itu kita punya Seri Guru Grand Sep, kita punya kitab simpan dalam satu rumah. So they have shifted the problem from here to a rumah there. And who's going to pay for the construction of the temple and the Hindu temple? That's why to me jawatan kuasa Limas ni dia gagal. Dia punya motif dia mau roboh saja. It's just like an eyewash. Eyewash, yes, it is eyewash. Yeah. To me, eyewash. You see, pada saya semasa diorang kasih lulus ini tanah perkuburan Islam Taman Medan tu, dalam jawatan kuasa One Stop Center, OCPD kena hadir, DO kena hadir, Adun kena hadir, semua orang kena hadir. Pada masa itu laporan tapak sudah patut menunjukkan sana ada Gordara dan kuil. Diorang tak sepatutnya luluskan kebenaran merancang untuk itu tanah perkuburan Islam. That's supposedly how it works. Yeah, but okay, OCPD akan tukar. Nobody knows, there is no OCPD itu tak turunkan informasi itu kepada OCPD baru. OCPD baru tak tahu apa yang berlaku dulu. Itu DO tak tahu apa yang berlaku dekat Dengkil. DO baru. Pasal DO lama tu, dia janji sama itu pengurusi kuil tu dia akan bagi tanah dekat sini. So these are the things happening, So over the time people forget. Yeah. So ahli majlis tu penting. The ahli majlis mesti lokal ni orang. Exactly. Dia kena tahu Sejarah. Ahli majlis sepatutnya orang lokal, ada orang tempatan, warga tempatan. Tapi selepas benda ni tak berlaku masa zaman Barisan Nasional. Kalau zaman Barisan Nasional, ahli majlis akan dipilih daripada orang tempatan. Orang tempatan. Okay. Benda ni mula wujud semasa Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat, yes. Okay. And kebanyakan ahli majlis more towards political appointees. Appointees. Semua helikopter candidate. Exactly. Political appointees such as, okay, dia penyokong DAP, okay, and mungkin dia dah sokong untuk adun kawasan tu, tiba-tiba, okay, dia jadi ahli majlis. Yeah. Ini yang pengurusi Limas ni, exactly. Dia orang Johor. Dia jadi ahli majlis dekat sini masa Teresa Kok jadi adun Kinara. Exactly. Teresa Kok pun bukan pucung ni orang, Gobind Singh Pinay ni orang. Exactly. Itu adun kawasan Taman Medan pun luar punya orang. Seri Sedangnya adun pun bukan sini ni orang. They are not all local people. So dia tak tahu masalah lokal. So jadilah isu-isu macam ni. And ini sekarang dimainkan. Dimainkan pembangkang, dimainkan orang-orang tertentu. To me, it's getting very bad. It's getting worse already now. Pasal ini 3 orang mualaf ni. 3 orang mualaf ni bersama 2 orang Melayu. Satu mufti daripada Perlis, satu lagi itu bernama Tamin. Ini orang dia orang punya mastermind. Siapa di belakang dia orang, saya tak tahu. Tapi dia orang ada free hand. Dia boleh pijak itu, tak ada tindakan, dia boleh keluarkan kenyataan. Atau satu mualaf Zamri cakap orang India joget dalam keadaan mabuk dan tak sedar diri dalam perayaan Thaipusam pun tak ada tindakan. Exactly. Ada satu mualaf ajar itu budak-budak bawah 18 convert dia orang masuk Islam, and then cara-cara to hide sorok daripada ibu bapa pun tak ada tindakan. So ini semua not healthy for the country. Sudah tiba masa kita punya podcast ni hari ini sudah akan berakhir. Saya mintalah kepada mana-mana media ataupun itu orang-orang yang 3 mualaf tu lah, saya pun boleh jemput dekat sini. Apa you mau tanya, you tak faham tentang akta tanah ke, pasal kuil ke, haram ke, tak haram ke, ceroboh ke, tak faham, anybody also can come here and ask me. Ini podcast different. Saya punya podcast tapi you tanya soalan. Bukan saya mau tanya soalan. You tanya, saya jawab. So macam saya sudah bagi selalu saya punya standard, saya punya handphone number 012-6622-166 atau 017-8722-230. Call me and let me know you
mau tanya apa-apa soalan, datang ke podcast saya, beritahu saya, tanya saya jawab. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan saya, saudara Murul Diren, kerana sudi tanya saya banyak soalan yang sensitif. Thank you again, Tassim, for having me here today. Hope we can meet again. In fact, I have plenty of questions to ask, right? And hope we can have another session. Okay. Thank you very much for having me here. And hope we meet again. Saya harap masyarakat di luar sana, ini nasihat saya lah. Sebelum kita endkan ini podcast, jangan percaya sepatah kata pun yang dikeluarkan oleh ini 3 mualaf. Jangan percaya diorang punya cakap. Okey, diorang punya tujuan, termasuk satu orang lagi yang bernama Chandra. Diorang punya cakap semua jangan percaya, jangan viral diorang punya cerita semua pasal diorang punya motif tu lain. Diorang punya motif. And then don't take law in your hand. Biarkan kerajaan, biar pihak polis, pejabat tanah, PBT, pihak-pihak berkuasa menjalankan tugas, ambil tindakan mengikut undang-undang negara. So, jangan terikut-ikut dengan dia, jangan pergi join dia orang and pergi buat gotong royong, robo kuil kah, robo tokong kah, jangan buat macam tu. Itu tidak membantu. Okey? Sekian, terima kasih.